bagaimana kita nak menghidupkan malam di bulan Ramadan? InsyaAllah kita teringat satu hadis daripada Rasulullah SAW. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ini membawa maksud sesiapa yang membangunkan malam di bulan Ramadan akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana kita nak bangunkan? Ini satu isu atau satu soalan yang menarik sebenarnya. Yang pertama ialah kita kena rancang. Kita kena rancang, mesti kena rancang. Bila ada plan, dalam bahasa yang mudah, anak muda kena ada planning, pastinya akan berjaya. Pertama ialah di mana kita nak berbuka. Kedua, di mana kita nak solat sunat tarawih dan berapa rakaat kita nak solat sunat tarawih, dan kita nak bangun malam ataupun tidak, ataupun kita nak sahur pukul berapa. Dan pastinya kalau waktu subuh tu membolehkan kita solat berjamaah, di mana kita nak solat subuh. Ini yang pertama. Kita rancang, kita plan. Itu yang pertama. Kerana apa? Rasulullah telah menjanjikan kepada kita, sesiapa yang membangunkan malam dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Ini peluang yang cukup baik. Okey. Jadi apabila yang pertama kita rancang, yang kedua kita kena tahu apa kelebihan kita solat berjamaah. Pastinya paling kurang lebih daripada 27 darajat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita nak solat sunat tarawih, selalu orang akan bertanya, sehingga di masjid ada zon parking 20, zon parking 8. Jadi sebenarnya kita nak berapa? Saya yakin semua boleh memahami. Duit RM20 lebih banyak daripada duit RM8. Jadi kalau orang tawarkan duit, pastinya kita akan ambil yang RM20, kerana RM20 lebih banyak barang kita boleh beli, RM8 barang kurang sikit. Jadi kita cuba untuk memilih yang terbaik. Itu kalau mampu. Tetapi dia sebenarnya akan bermula pada awal. Kalau kita berbuka banyak, makan banyak, minum banyak, akhirnya akan menjadikan kita sukar untuk solat berjamaah, solat tarawih. Yang kedua, apabila kita ada macam-macam makanan ataupun berbuka di mana-mana premis, sehingga kadang-kadang menggagalkan kita untuk membangunkan malam. Sebab itu cuba kita plan di mana kita nak berbuka, dengan apa kita berbuka, dan jangan kenyang sangat. InsyaAllah ramai yang boleh berbuka dengan bubur lambuk sahaja. Lepas tu ambil kurma 3 biji ataupun 5 atau 7 biji. InsyaAllah ada keberkatan dan akan memberikan kita tenaga untuk kita membangunkan malam. Jadi membangunkan malam ni sebenarnya, setengah ulama mengatakan bagaimana kita nak membangunkan malam. Pertama, solat maghrib berjamaah. Ini yang paling mudah lah. Yang kedua, jangan tinggal solat isyak berjamaah, solat sunat tarawih berjamaah, sunat witir terpulang. Kalau terus buat pun boleh, ataupun kita boleh sebelum sahur kita solat sunat dulu sendiri, mungkin di rumah sebelum kita sahur bersama isteri. Dan kalau mampu pergi ke masjid sebelum solat subuh, kita solat sunat yang sesuai sebelum solat subuh. Lepas tu solat subuh berjamaah. Ini sudah dikira, dianggap sebagai membangunkan malam. Tetapi kalau mampu, kita sudah niat untuk, dalam istilah yang kita fahami, qiyamul lail, membangunkan malam. Kita dah bagi tahu dengan isteri, bagi tahu dengan anak-anak, abah mulai pertengahan bulan Ramadan akan ke masjid wilayah sebagai contoh, setiap pukul 12.30 malam abah akan bersahur di situ, dan abah hanya akan balik selepas solat subuh. Bolehlah, tetapi kenalah beribadat. Jangan datang ke masjid untuk tidur. Pukul 12.30 tidur, pukul 5.30 bangun sahur, solat subuh, tidur balik. Itu bukan membangunkan malam. Maksud qiyamul lail mungkin dia melakukan solat-solat sunat, solat sunat tasbih, solat sunat taubat, solat sunat hajat, dan mana-mana solat sunat lain yang diharuskan. Dan kita
kena kata untuk membaca lagi buku-buku yang berkaitan dengan solat sunat, dan kita lakukan dengan yang terbaik. Saya yakin bahawa kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saya yang paling penting ialah berusaha seikhlas mungkin. Dia tidak perlu banyak, tetapi kalau sedikit konsisten, insya-Allah ianya lebih baik daripada banyak tapi tidak konsisten.